Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda berada di Niaga Awani bersama saya Nina Rozman dan rakan tugas saya. Saya Najib Aruf dan pagi ini kita akan memberikan tumpuan kepada anda apa yang anda perlu tahu tentang perniagaan dan juga ekonomi untuk membantu anda membuat keputusan seharian anda. Baik, kerajaan negeri bersetuju bekerjasama dengan kerajaan persekutuan dalam memperkasakan sekuriti bekalan makanan negara di mana menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, jawatankuasa sekuriti makanan peringkat negeri dan daerah diwujudkan bagi menjalinkan sinergi dalam Pelan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara 2021-2025. Keputusan itu jelas beliau dibuat dalam mesyuarat bersama Menteri Besar dan Ketua Menteri yang dipengerusinya pada Selasa. Jawatankuasa itu menggariskan beberapa inisiatif kerajaan negeri dalam memperkasakan sekuriti makanan negara. Antaranya meningkatkan keluasan tanah yang sesuai milik negeri untuk aktiviti pertanian dengan mewartakan sebagai tanah rizab di bawah kanun tanah negara. Memajakkan tanah rizab terbabit di bawah Seksyen 63 Kanun Tanah Negara untuk tempoh 10 hingga 21 tahun. Memperkasakan pemberian tanah milik negeri kepada anak syarikat kerajaan negeri berkaitan pertanian yang kemudiannya akan memajakkan tanah tersebut kepada usahawan tani untuk tempoh 30 tahun. Meluluskan tempoh sekurang-kurangnya 3 tahun dan boleh dilanjutkan seterusnya bagi setiap lesen pendudukan sementara. Mengekalkan pewartaan zon industri aquakultur sedia ada, memudahkan syarat dan proses kelulusan kebenaran merancang KM pembangunan sistem reban ayam tertutup dan aktiviti agro makanan yang lain. Jawatankuasa Pembangunan Tanah Pertanian Peringkat Daerah turut ditubuhkan bagi memudahkan proses pembangunan tanah pertanian milik persendirian. Kerajaan Jelas Ismail turut akan menetapkan kadar caj abstraksi bagi sumber air tawar dan air masin yang lebih rendah. Seterusnya, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI menawarkan 46 penyelesaian teknologi bagi membantu negara menangani isu sekuriti makanan. Daripada jumlah itu, 27 kaedah sedia digunakan pakai secara meluas bagi penyelesaian jangka masa pendek. MOSTI menjelaskan penyelesaian teknologi yang dikenal pasti terbahagi kepada beberapa kluster. Ia melibatkan biji benih, biobaja dan baja penggalak, penggunaan drone dan robotik, perkhidmatan ujian dan aplikasi internet kebendaan atau IoT serta aquakultur dan makanan ternakan. Kesemua penyelesaian teknologi ini merupakan hasil penyelidikan dan pembangunan atau R&D tempatan yang dibiayai kerajaan. Selain itu, turut diketengahkan penggunaan automasi sistem fertigasi, pertanian menegak, aquaponik yang digandingkan bersama aplikasi kecerdasan buatan atau AI. Jelas MOSTI ia mampu beroperasi di kawasan terpencil dan mengurangkan kos operasi melalui penggunaan panel tenaga suria nano atau NELP tenaga solar sebagai sumber tenaga utama. Sementara itu, teknologi IoT dan blockchain akan turut digembling bersama lain-lain penyelesaian teknologi bagi merancakkan lagi industri agro. Penggunaan biobaja pintar, teknologi penjerap nutrien dan teknologi pemuliharaan tanah juga boleh meningkatkan produktiviti tanaman. Teknologi berkenaan berupaya mengatasi isu kenaikan harga baja berikutan bekalan bahan terhad susulan krisis dunia ketika ini. Malah, produk dan teknologi yang digunakan itu dapat mempertingkatkan kawasan penanaman yang subur bagi tempoh singkat dalam skala besar. Baik, kita nak bercakap soal sinergi memperkasa sekuriti makanan negara ini. Kita bawakan pakar yang hands-on di peringkat industri iaitu yang merupakan Munir Ashim Abdullah yang merupakan pengasas Grasi Chili pada ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi Encik Munir. Terima kasih kerana bersama dengan Niaga Awani pada pagi ini. Antara cabaran utama kalau kita lihat usahawan tani ini di Malaysia khususnya adalah soal tanah. Kalau kita kerap kali dan juga acap kali kita dengar hambatan adaptasi teknologi itu berlaku kerana mereka ini berpendapat bahawa tanah itu adalah pajakan sementara dan juga pelaburan dalam bentuk teknologi akan tidak menguntungkan mereka kerana bukan tanah mereka lah. Adakah pengumuman Perdana Menteri ini boleh meningkatkan lagi kesedaran untuk adaptasi dan juga penggunaan teknologi demi meningkatkan hasil tani? Ya, Assalamualaikum Jim. Saya rasa apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri ini banyak akan membantu pemain dari segi membuat keputusan sama ada untuk invest secara besar ataupun sedikit. Sememangnya bila kita bergerak dalam skala besar, contoh 50 ekar, 100 ekar, memang
pajakan tu sangat penting dan kena lebih daripada 10 tahun, dan dalam sekiranya diberi kepada 30 tahun, ia akan memberi satu kelebihan lah dan penyelesaian dalam satu sebahagian daripada juga, tapi tidak terhad pada tanah juga, sebab bila kita bergerak dalam skala komersial, skala besar, kita juga memerlukan sebagai contoh dari segi berapakah segi kadar sewanya, ya, dan dari segi berapa segeranya kita boleh mendapat tanah tersebut. Nah, itu juga satu yang menjadi kita panggil bebanan, ya, selain daripada mendapatkan tanah tersebut. Cik Munir, kalau kita menelitikan dari segi item ataupun makanan, apa yang ada, apa yang tak ada, apa yang cukup, apa yang tak cukup, sebahagian besar kita memang boleh hasilkanlah item-item ataupun barangan keperluan kita, meskipun sebahagian besar tanah di negara ini dilitupi oleh sawit. Jadi apakah antara tanaman utama yang wajar kita segera beri tumpuan untuk jamin sekuriti makanan ini? Saya rasa makanan apa yang segera tu, rasa kita dah ada data dah. Di Badan Pertanian, saya rasa ada data mana yang kita banyak import dan apa yang kita kurang ni. Jadi senang saja kalau kita pergi pasar sekarang ni, sekiranya makanan tersebut mahal, sambil contohnya cili, ya. Kenapa dia mahal? Sebab kita tak cukup. Ya, kalau cukup, dia akan jatuh pada paras yang tidak akan lebih daripada 30% margin, ya, dalam keuntungan sesuatu syarikat. Jadi dia akan float kat situ. Nah, tapi kalau harga dia terlalu rendah, maknanya kita terlebih produce. Maknanya dalam sini kalau kita ingin melihat sama ada berapa besar sesuatu makanan yang kita hasilkan, itu bergantung pada berapa keperluan dia. Dan itu yang penting tadi bila kita dengar yang tadi contohnya MOSTI, dia akan ada data dan sebagainya. Bahkan data sebenarnya sangat penting untuk kita melihat di mana nak tanam apa, siapa yang akan tanam mana, timur nak buat apa, di sebelah selatan apa yang kita ingin tanamkan. Jadi bila apa yang Perdana Menteri umumkan untuk menyelaraskan antara negeri ini sebenarnya sangat penting. Kalau tidak, kita cuma fokus menanam cili saja dan mungkin tidak dapat. Mungkin kita juga ada negeri yang fokus kepada hanya menanam kopi contohnya. Jadi benda begitu perlukan satu kawalan agensi, dan penyelarasan ini saya rasa akan memberi tumpuan kepada itu. Sepatutnya akan ada. Dan antara cabaran besar pertanian kita adalah pusat penyimpan. Ini bukan lagi isu baharu dan ini perlukan iltizam politik itu sendiri. Di mana kita ketika ini dari segi ini, perkara ini, dan apa lagi yang boleh kita lakukan? Selain daripada itu, kita punya banyak petani-petani yang baru, yang tengah dan yang dah pun lama. Ya. Saya kira kita mengenai solution sementara seperti tanam sendiri di rumah, community farming, itu skala yang agak kecil sebab itu bukan kerja hakiki dia. Tapi berbalik kepada pemain industri yang besar ni, yang mereka memerlukan bukan setakat dari segi apa kita panggil ni tax, dari segi rengkangan pergerakan makanan tersebut antara negeri, seperti contoh Sabah, Sarawak ke Semenanjung ke Sabah, logistik, ya, dan banyak parameter kat bawah ni kalau kita dibawa ke depan yang kita melihat ada beberapa kekangan-kekangan itu kita kena perhalusi supaya harga kita turun balik pada paras yang selesa untuk masyarakat. Encik Munir, satu lagi idea yang pernah kita suarakan sebelum ini iaitu soal konsortium. Ini adalah untuk mewujudkan tentang skala penghasilan kita, kualiti penghasilan dengan kos input yang lebih terkawal dan juga optimum sebagai contoh. Di mana kita ketika ini dari segi konsortium untuk penghasilan pertanian, dan adakah usaha harus dilipat gandakan lagi? Adakah ini penting untuk sekuriti makanan? Ya, dalam kita beri konsortium ni sebenarnya sangat penting. Ya. Kita telah pun bermula konsortium ataupun kumpulan ataupun pergerakan secara berkelompok, dengan nama lain kita panggil cluster farmer, ataupun mereka yang berkebun atau berkecimpung petani dalam satu kelompok. Sebenarnya MPC, Malaysian Party Council, pun banyak mengetengahkan dari segi cara-cara yang baik untuk mengumpulkan petani tersebut, dan kita bergerak dalam satu kumpulan untuk menyenangkan bagaimana kerajaan boleh assist petani-petani secara skala besar ni. Dan dengan skala besar tersebut kita boleh berkongsi dari segi manpower, sebab sekarang ni masalah utama juga, ya, selain daripada tanah tadi, manpower. Jadi kita boleh mengurangkan pergerakan manpower, menyelaraskan manpower dengan petani-petani kecil. Sebab kalau kita memerlukan pekerja-pekerja yang selain daripada lokal, contohnya kita perlukan
pekerja-pekerja daripada Sabah dan Sarawak yang kita tidak ada akses, tidak ramai yang ada akses seperti itu, dan juga kekangan dari segi kita panggil ni pelapis. Sekarang ni kita tengok food security ni bukan penyelesaian untuk bulan depan ataupun tahun depan. Kita memerlukan masa 5 tahun, 10 tahun dan seterusnya, supaya bila 20 tahun dari sekarang kita tak ada lagi bercerita kekurangan makanan. Jadi tapi siapakah yang akan memegang? Mungkin kita masa tu dah tidak mampu dah. Jadi kita perlukan pelapis-pelapis yang agak kita panggil ni segera juga, ya. Pemain-pemain industri ini perlu ada pelapis dia, ya. Sebab itu contohnya di Sabah sendiri, di Tawau, ya. Saya berada di Tawau sekarang ni untuk melihat di mana kita tengah develop 120 orang usahawan tani yang kita nak sebagai untuk jaminan food security kita dalam masa 5 tahun nanti. Jadi agaknya penat sekarang ni dan agak penat kita lakukan, tapi itulah yang kita kena usahakan supaya kluster ataupun pergerakan secara NGO perlukan supaya kita bergerak secara komersial, bukan bergerak secara individu. Kalau individu agak penat kita nak ingin menguruskan. Okey, Encik Munir, terima kasih kerana meluangkan masa dan juga berkongsi buah fikiran dan juga idea yang cukup saya kira penting untuk kita perhatikan dan juga pertimbangkan untuk penyelesaian permasalahan sekuriti makanan. Munir Hashim Abdullah, pengasas Grasi Chili. Baik, seterusnya, inflasi negara dijangka mencecah 3.4% tahun ini disebabkan faktor pemberhentian subsidi minyak botol. Menurut Ketua Pakar Ekonomi Maybank Investment Bank, Suhaimi Ilyas, angka itu lebih tinggi berbanding unjuran awal 2.7% yang dibuat sebelum ini. Kita jangkakan kadar inflasi tahun ini akan meningkat ke 3.4% berbanding dengan unjuran 2.7% sebelum ini. Dan untuk tahun hadapan, kita jangkakan kadar inflasi akan mencecah 4.1% berbanding dengan unjuran 2.5% sebelum ini. Ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti kenaikan harga siling ayam dan keputusan kerajaan untuk menghentikan subsidi harga minyak dalam botol 1 ke 5 kilogram bermula 1 Julai. Dan kita juga menjangkakan akan berlaku perubahan dalam subsidi bagi harga petrol RON 95, diesel dan LPG pada tahun hadapan. Sementara itu, untuk meringankan beban kos sara hidup berikutan kenaikan harga makanan ini, kerajaan telah mengumumkan tiada kenaikan dalam kadar tarif elektrik dan air di Semenanjung Malaysia, di samping memberikan peruntukan tambahan sebanyak RM630 juta untuk fasa pembayaran bantuan keluarga Malaysia atau BKM bermula minggu ini.